السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 53 baris 8 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandiri Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, yang ketiga bahwasanya membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala kepujian. Sama perbahasan dalam bab sifat yang ke-8, iaitu takabur ataupun membesarkan diri. Membesarkan diri ataupun takabur itu salah satu daripada dosa besar menurut ijma' para ulama. Maka dulu sebut bahawasanya, dia kata dulu, dan hanyasanya adalah membesarkan diri itu sangat besar dosanya, hingga tiada masuk syurga mereka itu, mereka yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi. Daripadanya membesarkan diri kerana ada di bawahnya 3 macam. Sebab apa orang yang takabur itu tak masuk syurga? Kerana orang yang takabur ni ada 3 benda. 2 benda yang telah kita bahas, sekarang yang ketiga. Dia kata yang ketiga bahawasanya membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Sifat kepujian ni panggil sifat mahmudah lah. Sifat mahmudah. Kalau sifat sifat yang tidak terpuji, sifat yang keji, dia panggil sifat mazmumah. Jadi kalau seseorang itu bersifat dengan sifat takabur ataupun membesarkan diri, maka dia menjadi penyebab kepada meninggalkan sifat kepujian yang lain. Jadi sifat kepujian di sini ialah sifat batin lah, bukan sifat zahir ni hitam ke apa, tak ada. Ini sifat hati. Mana kalau ada sifat takabur ni, maka susah nak hinggap pada hati dia sifat-sifat kepujian yang lain. Contohnya zuhud ke, sabar ke, rendah hati ke, payah. Payah adalah nak hinggap ke dia. Sebab apa? Sebab dia ada takabur, besar diri, besar kepala, ego dia lebih besar daripada apa yang sepatutnya. Maka sifat-sifat kepujian, sifat-sifat yang terpuji tidak akan terhinggap pada orang tersebut yang ada sifat takabur. Jadi bila tidak ada sifat-sifat kepujian kerana disebabkan ada sifat takabur, maka anggota zahir pun akan bertindak perkara buruk. Sebab dia kata dulu bahawasanya anggota badan ni dia panggil rakyat. Hati itu ialah rajanya. Kalau baiklah rajanya, baiklah rakyat dia. Jadi kalau hati itu tidak bersih, ada takabur, maka akan menyebabkan tidak ada sifat-sifat kepujian, maka anggota zahir pun akan bertindak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, bahkan maksiat. Maka dia kata kerana orang yang membesarkan diri itu tiada kuasa ia orang yang membesarkan diri. Kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia orang bagi dirinya, bagi diri seorang. Apa maksud dia? Iaitu orang yang takabur itu tidak akan ada padanya sifat-sifat kepujian. Sebab apa?
Sebab orang yang membesarkan diri ni dia tak mampu untuk mengasihi orang lain seperti mana dia mengasihi diri dia sendiri. Sepatutnya orang yang Muslim itu dia ada sifat mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain seperti mana diri sendiri. Itu yang sepatutnya. Tapi disebabkan ada takabur, dia tak berlaku begitu. Sebab apa? Sebab dia menghina orang. Sebab dia memandang rendah pada orang lain. Bila memandang rendah pada orang lain, maka automatik tidak ada sifat belas kasihan, sifat sayang kepada orang tersebut seperti mana dia mengasihi diri dia sendiri. Tak ada. Sebab itu dia boleh pandang hina pada orang, dia boleh memandang rendah pada orang. Sebab apa? Sebab dia tidak ada sifat kasih pada dia seperti mana mengasihi diri dia sendiri. Setiap orang mesti ada sifat mengasihi diri sendiri, berasa kesian kat diri sendiri, berasa sayang kat diri sendiri, dan dia tidak dapat melaksanakan demikian pada orang lain. Maka akan timbullah hina orang, akan timbullah mengumpat, akan timbullah takabur dan sebagainya. Dia membabitkan orang lain. Maka bila membabitkan takabur, tidak akan ada sifat kepujian pada dia. Kerana apa? Kerana orang yang ada sifat takabur yang membawa kepada tidak ada sifat kepujian ni, dia tidak akan mengasihi orang lain seperti mana dia mengasihi diri dia sendiri. Kemudian kata dia, dan tiada kuasa ia seorang merendah diri. Dah ada sifat takabur, tak boleh nak rendah diri. Rendah diri salah satu sifat kepujian. Rendah diri ni tawaduk lah, lawan bagi sifat takabur. Nanti akan datang bab sifat mahmudah dalam hati. Dia akan membahaskan berkaitan dengan tawaduk, iaitu merendahkan diri. Dia rendah diri itu kita akan tengok nantilah apa perbahasan dalam bab merendahkan diri. Bukan semua benda boleh rendah diri belaka. Ada kadang-kadang boleh dilawan dengan takabur. Kalau benda takabur boleh lawan dengan takabur. Orang takabur dengan kita, orang sombong dengan kita boleh lawan dengan kesombongan juga. Orang maki sekali, kita boleh maki sekali. Tu. Kalau maki 2 kali, kita dosa. Tapi yang terbaiknya kita sabar. Itu lagi terbaiklah. Cuma dari sudut balas tu boleh balas. Cuma bukan semestinya kena balas. Maka dia kata tadi tiada kuasa ia merendahkan diri, dan tiada kuasa ia seorang meninggalkan marah. Meninggalkan marah. Marah sifat mazmumah. Jadi bila dia ada sifat takabur, akan ada juga mari sifat marah. Sebab dia berasa hebat. Dia berasa usah diri, dia berasa orang lain rendah belaka. Jadi begitu, bila begitu dia akan timbul sifat marah. Ada benda tak kena, dia akan marah. Marah tak tentu pasal. Marah yang mazmumah lah, yang kita sudah bahas minggu lepas, minggu lepas, berkaitan dengan sifat marah. Lama dah sifat marah tu, lama dah. Sifat kedua ke sifat ketiga dulu, yang dia kata la taghdab, jangan kamu marah. 3 kali Nabi ulang. Apabila sahabat itu minta apakah amalan yang ringkas dan tak payah, ringkas dan tak payah, dia kata la taghdab, jangan kamu marah. Nampak macam mudah tapi payah juga tu. Nampak macam mudah ya, tapi payah. La taghdab tu. Tambahan pula kalau kita berada di pangkat yang atas, di peringkat atas kepada orang bawah, kita mudah sangat nak marah. Jarang orang bawah marah atasan, jarang. Orang atasan yang selalu marah orang yang bawah. Sama ada orang atasan tu pangkat dalam pejabat sungguh ke, ataupun pangkat dari sudut manusia ke, orang pada hormat pada dia tinggi ke, dia mudah untuk marah kepada orang yang lebih rendah pada dia. Jarang orang yang rendah daripada dia marah orang yang atasannya, jarang. Tapi boleh saja berlaku. Jadi kalau ada sombong, tidak akan dia itu bersifat dengan sifat marah. Tak mampu. Tak mampu untuk meninggalkan sifat yang marah. Dan dengki, dia kata tiada kuasa juga untuk meninggalkan dengki, hasad, iaitu supaya nak habiskan, nak musnahkan nikmat yang ada pada orang lain. Itu dengki. Jadi dia tidak mampu untuk menghilangkan sifat, menghilangkan nikmat orang lain tu kalau dia ada sifat takabur. Jadi sifat takabur ni dia ada sifat ketuhanan. Dia bersifat dengan sifat ketuhanan. Bab tu haram tu. Dan Allah Ta'ala disebutkan dalam hadis kursi dulu, bahwasanya Allah Ta'ala akan masukkan seseorang ke dalam api neraka Allah Ta'ala kalau tidak diampunkan dosanya jika dia dalam keadaan takabur, dan mati dalam dosa takabur tanpa bertaubat, tanpa diampuni Allah Ta'ala, maka dia akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marah itu menyebabkan seseorang itu boleh jadi dengki, boleh jadi marah. Banyak tu sifat tercela tu. Sebab itu dia kata, sebab bagi takabur itu boleh menghilangkan diri dia bersifat dengan sifat kepujian.
Kemudian kata musannif, dan berlemah lembut, dengan makna tiada kuasa seseorang itu untuk berlemah lembut. Kasar semua. Tak boleh nak lemah lembut dah. Lemah lembut di sini bukan lemah lembut badan dah. Tu. Lemah lembut di sini lemah lembut hati. Bukan lemah lembut badan tu, badan jadi lembut semacam, bukan. Lemah lembut di sini lemah lembut hati. Dalam kitab Arab, kalau kita dalam bahasa Arab dia panggil al-latif. Jadi lembut hati ni panggil baik hati lah. Jadi orang yang ada sifat takabur, payah nak baik hati, nak buat baik ke orang payah, nak kesian ke orang payah. Sebab apa? Dia ada takabur hati. Benda payah lah kau ni, benda parok lah kau. Dia kata dan berlemah lembut. Ada lagi, dan berlemah lembut pada memberi maksiat, pada memberi nasihat. Tiada kuasa seseorang yang ada sifat takabur tu untuk berlemah lembut pada memberi nasihat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam al-hadis al-arba'in an-nawawiyah disebut ad-dinun nasihah. Nasihat itu, agama itu ialah nasihat. Iaitu agama itu ialah nasihat. Dengan makna seseorang untuk memperbetulkan agama dia, mestilah ada selalu yang menasihatinya. Sama ada yang menasihati itu orang yang dewasa ke, para ulama ke, orang soleh ke, ataupun sesuatu yang dibaca ke, ada teguran-tegurannya. Sebab itulah dia panggil ilmu tasawuf ni ilmu untuk tegur kita. Kalau tegur besar dah aling-aling tu, ya guru dia mati belaka dah, apa lagi yang menjadi guru dia? Guru dia ialah kitab-kitab tasawuf. Kitab Ihya Ulumuddin, Minhajul Talibin, kitab Hikam, Bidayatul Hidayah. Itu kitab untuk dia itu mulazamah, dia itu sentiasa baca supaya memperingat dia semua. Sebab dia tu guru dah. Tak ada dah tu guru dia semua mati lah ke dah. Jadi nak minta nasihat ke siapa? Dia baca kitab-kitab tasawuf supaya itulah menjadi nasihat pada diri dia. Bila baca kitab-kitab ulama ni, dia seolah-olah memberi nasihat pada kita, seolah-olah dia bercakap dengan kita. Cuma tak bercakap gini. Dia bercakap dalam kitab tu, kita baca satu-satu. Dan mungkin juga menjadi lemah lembut kita itu dengan sebab kita baca Quran. Ataupun mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca Quran, orang dengan baca Quran sedap, baca Quran, kita pun rasa lega, rasa tenang. Asalnya kita ni marah, tiba-tiba jadi tenang sebab apa? Sebab ada orang dengar baca Quran. Jadi Quran boleh beri juga untuk menjadi pelembut kita. Jadi orang yang takabur itu tidak akan boleh dia menguasai pada berlemah lembut pada memberi maksiat, pada memberi nasihat. Dengan makna lemah lembut pada memberi nasihat ni boleh jadi dia dari sudut beri nasihat pada orang dalam keadaan tidak boleh lemah lembut, ataupun dia nak menerima nasihat orang dengan cara lemah lembut, tak boleh. Sebab apa? Ada takabur. Jadi orang takabur ni tidak akan menerima nasihat orang lain. Takabur ni dua. Pertamanya ialah menolak kebenaran, yang keduanya ialah menghina ke orang lain. Jadi menolak kebenaran tu sebab apa? Sebab ada orang nasihat dia, benda tu tak betul tu, dia tak mau dengar. Dia tidak mahu mengakui dia bahawasanya dia tu salah. Dia nak kata dia betul juga. Itu juga boleh bawa pada jahil murakkab. Dia tak tahu bahawasanya dia tak tahu. Dia rasa tahu dah, rupanya tak tahu. Orang tegur dia rasa tahu, dia rasa betul dah, dia kata kamu tegur tu salah. Itu ciri-ciri orang yang takabur, orang yang tidak menerima kebenaran. Sebab itu dalam kitab Maraqi al-Ubudiyah Syarah Bidayatil Hidayah, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut bahawasanya antara alamat orang belajar dengan qasak yang betul ialah dia tidak kisah sama ada kebenaran itu muncul pada lidah dia ataupun muncul pada lidah orang lain, walaupun musuh dia sendiri, walaupun budak kecil sekalipun. Contoh dia mengajar-ngajar, ada silap, contoh. Lepas tu ada orang tegur tu siapa dia? Orang awam saja contohnya, ataupun budak kecil. Kita ni dewasa lagi, kita ni orang alim, orang awam tu bukan mengaji sangat, tapi dia tegur tu betul. Kita dengar betul lah, kita masuk akui memang betul dia cakap tu. Jangan kata orang ngaji mana kecil. Kita memperlekehkan kawan tu pula. Dia tegur kita benda betul, kita kata dia salah, padahal kalau tengok betul dia betul dah. Itu dirakamkan kisah Syekh Al-Man'ush Al-Maghribi. Syekh Al-Man'ush Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala, satu hari dia tu seorang ulama di Maghribi yang mengajar semua. Dalam majlis dia itu ada ulama-ulama 4 mazhab. Ada ulama-ulama 4 mazhab. Dia satu hari mengajar, dia kata kaedah Imam Syafi'i ada yang tak betul. Dia kata apa? Dia kata kaedah Syafi'inya, dia kata idza dakhala syartun ala syartin
لا يوجب الحكم إلا بتقديم التأخير إلا بتقديم المؤخر. Kaedah dia Imam Syafi'i sebut idza dakhala syartun ala syartin la yujibul hukma illa bi taqdimil muakhkhar. Tidak masuk syarat atas syarat apabila masuk syarat atas syarat tidak akan menyebabkan terjadinya hukum melainkan mendahului oleh syarat yang terakhir. Contoh apa dia? Contoh dia kata Imam Syafi'i sebut kalau dalam bahasa Arab lah idza kallamta idza dakhalatid dara fa anti talikun. Sejumlah bahasa Melayu dia, apabila kamu bercakap, jika kamu seorang isteri tadi keluar rumah ataupun masuk rumah, niscaya kamu tertolak. Tu dia panggil ta'liq lah, ta'liq tolak. Jadi syarat ada dua situ. Syarat mana? Syarat pertama dia kata apabila kamu berkata. Itu syarat lah. Jika ni syarat dia panggil. Jika kamu berkata, jika kamu masuk rumah, tu syarat kedua. Jika kamu masuk rumah, niscaya kamu tertolak. Kamu tertolak tu jawab dia panggil. Jadi adakah tertolak dengan sebab dia cakap gitu? Adakah tercerai isteri dengan sebab dia cakap gitu? Tak cerai lagi. Tu dia kata la yujibul hukma, tidak akan berlaku hukum. Dengan makna tidak akan berlaku cerai lagi, melainkan bitaqdimil muakhkhar, melainkan berlakunya syarat yang kedua. Syarat yang kedua tadi apa dia? Iaitu apabila kamu masuk rumah. Jadi dia kata jikalau kamu kata, tu syarat pertama. Jika kamu perempuan masuk rumah, itu jawab itu syarat yang kedua. Niscaya kamu akan tertolak, tu jawab dia. Jadi berlaku tak tertolak isteri? Tak berlaku dia kata. Itu kaedah mazhab Syafi'i. Itu kaedah Imam Syafi'i. Melainkan berlakunya syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Iaitu perempuan isteri tersebut masuk rumah, barulah tertolak. Jadi dia kata kaedah gini tak ada dalil. Dia kata kaedah gini tak ada dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Gitulah lebih kurang. Atau ada seorang budak kecil namanya Syekh Hamdan. Waktu tu dia bukan ulama lah, dia budak kecil. Dia budak kecil. Dia kata Imam Syafi'i punya perkataan kaedah tu betul. Dia buat marilah syair-syair dia panjang lah, unggah gua. Dia buat mari bentang dekat syekh tu. Orang pakat cemuh dia. Apa tegur orang tua? Tu. Budak kecil dia kata apa? Dia buat gitu pasal dia. Lepas tu syekh tu tegur orang yang hadirin tadi. Dia kata tak apa, tak ada masalah. Dia nak cakap, dia nak tegur, silakanlah. Kerana kebenaran itu tidak akan menghalang antara umur dengan umur seseorang lagi. Dia tu tua ke, kecil ke, muda ke, tua ke, orang awam ke, orang alim ke. Hak tu kalau kebenaran tu tersingkap pada orang tersebut, maka betul lah. Maka dia silakan budak tu suruh jawab. Jawab dia pun bagi dari syair-syair Arab guna-guna. Lepas tu syekh tu jawab kata, betul sungguh. Sadaqta. Kamu ni betul. Apa yang disebutkan Imam Syafi'i tadi tu betul lah. Jadi dia mengakui bahawasanya cakapan budak kecil tadi yang nama Syekh Hamdan, waktu tu dia belum syekh lagi, waktu tu dia belum pelajar lagi, waktu tu kecil lagi. Selepas besar dia dewasa baru dia panggil, dia jadi ulama, dia jadi syekh, dia jadi ulama, namanya Syekh Hamdan. Itu cerita yang dibawa oleh Syekh Nawawi Al-Bantari rahimahullah dalam Al-Maraqi Al-Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah, menunjukkan bahawasanya alamat seseorang itu belajar dengan betul ialah dia tidak peduli sama ada kebenaran itu tersingkap atas lisan diri dia ataupun lisan orang lain, walaupun budak kecil sekalipun, walaupun musuh sekalipun. Kalau betul cakap dia, betul lah. Jadi kalau ada orang sifat takabur, kalau ada sifat takabur, dia tak akan terima benda tu. Hang kecil lagi tahu apa. Tu. Musuh dia tegur, dia tak akan tegur, dia tak akan tengok. Bahkan dia cakap pula, mengumpat pula dia bubuh pula kawan tu, maki pula kawan tu, sebab musuh dia. Walaupun musuh tersebut asalnya sesat, tapi perkataan yang dicakap tu betul pada sudut tu. Maka kena terima lah. Contoh lagi, dia tu orang sesat. I'tiqad yang bid'ah, i'tiqad yang sesat. Tiba-tiba dia kata sembahyang itu 5 waktu. Takkan kita kata salah kot. Kata sesat dia tu, tak pakai. Takkan dia kata sembahyang itu 5 waktu pun kita kata sesat kot. Tak lah. Benda yang dia kata betul, kena kata betul. Benda yang dia kata salah, kena kata salah. Benda yang kita salah, orang tegur, walaupun orang tu siapa sekalipun, kena akui. Tak boleh kita tolak nasihat tersebut,
teguran tersebut. Itu menunjukkan ada sifat takabur pada kita dan menunjukkan kita belajar, waktu belajar tu tidak ada niat yang betul. Itu kata Syekh Nawawi Al-Madani rahimahullah ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan meninggalkan riya, yakni tiada kuasa seseorang itu yang ada sifat takabur untuk meninggalkan riya. Dia akan marilah. Takabur tu kalau ada, riya akan mari, sum'ah akan mari, ujub akan mari. Jadi semua sifat-sifat hati yang buruk ni akan mari belaka kalau dia ada sifat takabur. Sebab tu dia panggil sifat takabur ni sifat mazmumah yang paling besar dan paling berpengaruh. Dengan sebab dia akan muncul sifat-sifat mazmumah yang lain. Samalah yang sifat-sifat mazmumah yang kita belajar sebelum-sebelum ni. Contohnya marah. Marah pun dia ada sifat-sifat hak buruk yang zahir, sifat-sifat buruk hak batin. Contohnya marah dulu kita sebut sifat mazmumah yang lain sudut zahir, boleh maki orang, boleh bunuh orang, boleh pukul orang dengan sebab kita marah. Kalau dari sudut sifat batin pula, sifat hati, boleh jadi dengki pada orang, boleh jadi hasad kepada orang. Itu kalau hasil daripada adanya sifat marah. Jadi kalau takabur menghasilkan ada marah menghasilkan pula dendam, dengki apa semua tu, itulah merebak lagi banyaklah. Jadi sifat-sifat mazmumah akan lebih banyak kalau kita ada sifat takabur dalam hati. Sifat takabur ni tidak dapat dikesan. Kita sendiri kena kesan sendiri dengan ilmu kita. Tu. Bantu aku dah belajar tu. Aku ni sekali takabur budak ni. Orang tegur aku terima, orang tegur aku tak terima, orang tegur aku buat leceh gitu. Sebab iblis itu sealim-alim iblis, dia ada sifat takabur. Tu orang alim. Orang yang paling alim di kalangan malaikat iblis, nama dia Azazil. Nama dia dikenal banyak nama. Ada namanya Raki'an, orang yang sujud. Ada orang yang rukuk. Ada yang namanya Sajidan, orang yang sujud. Ada namanya Qanitan, orang yang ahli ibadat. Ada namanya Abidan, orang yang ahli ibadat juga. Ada namanya Zahidan, orang yang zuhud. Itu semua gelaran-gelaran iblis suatu ketika dahulu sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nama dulu dia Azazil. Lepas dia derhaka kepada Allah Ta'ala, dia tak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam, dia berubah nama dia jadi iblis. Sampailah sekarang. Kemudian kata musannif, pendeknya, mana kesimpulannya, tiada ada kelakuan yang dicela melainkan mengerja akan kelakuan tadi oleh orang yang membesarkan diri. Tak ada sifat-sifat tercela tadi. Sifat marah, sifat hasad, sifat riya, ujub, sum'ah tidak akan ada melainkan seseorang yang ada sifat takabur. Jadi maknanya kalau kita ada sifat yang lawan bagi takabur, iaitu tawadhu', maka insya-Allah riya, sum'ah, hasad, marah, dengki itu akan hilang. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan tiada ada kelakuan yang dipuji melainkan meninggalkan ia seorang dia akan membesarkan diri tadi. Jadi seseorang itu kalau nak bersifat dengan sifat kebaikan, ada tawadhu', ada sabar, ada zuhud, ada wara', mudah nak buat baik pada orang. Hak tu nak ada, mestilah kena hilangkan sifat takabur. Kerana dia adalah punca utama untuk kita tidak bersifat dengan sifat yang baik. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan ketahui olehmu, yakni wahai orang yang belajar, bahawasanya ubat membesarkan diri itu. Dia nak bagi ubat lah. Jadi dalam bab tasawuf ni, Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu sebut, dia kena tahu tiga. Pertamanya kena tahu sifat mahmudah untuk dia beramal. Yang kedua, dia kena tahu sifat mazmumah, sifat buruk untuk dia hindari. Dan yang ketiga, kena tahu ubat bagi sifat yang buruk itu. Jikalau dia bersifat dengan dia boleh ubati. Jadi sekarang ni Syekh Qadir Mandini nak membahaskan berkenaan dengan rawatan ataupun ubat seseorang itu kalau takabur. Bukan ubat dia itu minum makan ubat kan, tapi kena beramal. Mana dia? Dia kata dia ubat membesarkan diri itu bahawa mengetahui, tamanya ialah bahawa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu akan hakikat diri manusia. Apa dia? Hakikat diri dia, asal punca diri dia tu daripada mana? Daripada air mani. Jadi kalau nak berasa besar diri, buat apa? Dia keluar daripada air mani, asal pada air mani, aku pun air mani. Jadi nak takabur buat apa?
Walaupun pangkat datuk sekalipun, doktor sekalipun, profesor sekalipun, pangkat setinggi mana sekalipun, tak boleh kita nak ada sifat takabur, sebab asal sama. Asal semua sama berlaku, iaitu asal daripada air mani. Kalau Nabi Adam AS daripada tanah, Allah Ta'ala jadikan daripada tanah, jadilah Nabi Adam AS. Kemudian selepas daripada Nabi Adam AS, dijadikan daripada air mani yang hina, keluar pula daripada lubang rahim. Keluar daripada lubang rahim. Dia panggil mahallul qadar, tempat yang keji. Tu rahim tu tempat yang keji lah, tempat buang yang kecil. Kok situlah kita keluar. Jadi kok mana kita ni nak mulia kok mana kita ni. Sebab itu Syekh Ibnu Sab'in radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, diberanakkan bukan melalui rahim, tapi melalui bawah pusat. Bukannya melalui rahim seperti mana orang-orang biasa. Nabi SAW bahkan disebutkan para anbiya dan para rasul-rasul yang lain, mereka itu lahir di bawah pusat, bukan di bawah rahim tadi. Sebab apa? Sebab rahim itu mahallul qadri, tempat kotor ataupun tempat keji. Jadi untuk memuliakan nabi-nabi dan rasul-rasul, mereka tidak keluar dan tidak diberanakkan daripada tempat yang bernama rahim itu, bahkan dikeluarkan daripada bawah pusat. Bawah pusat lagu mana? Wallahu a'lam. Asalkan bawah pusat cuma kita ni tak lahir lah bawah pusat, kita lahir ke rahim belakang. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bahawasanya, ni yang kedua. Pertamanya tahu kita ni hakikat dia lagu mana. Mana hakikat kita boleh jadi kita kata kita ni dicipta oleh Allah Ta'ala, dia pun dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni diberi rezeki Allah Ta'ala, dia pun diberi rezeki Allah Ta'ala. Jadi buat apa kita nak melebihkan diri sendiri? Buat apa kita nak membesarkan diri sendiri? Sama berlaku dah. Tu yang pertama. Yang kedua, dan bahawasanya hakikat diri je itu, permulaan manusia ialah air mani yang binasa. Air mani dia kaitkan yang binasa. Air mani yang binasa sebab apa? Sebab boleh hilang. Allah Ta'ala ciptakan kita, boleh tak meniadakan kita? Boleh. Air mani itu boleh ada, boleh tak tiada? Boleh juga. Jadi air mani itu boleh binasa tak? Boleh binasa. Boleh ada tak? Boleh ada. Allah Ta'ala jadikan kita daripada hasil air mani tersebut. Jadi kita semua sama daripada air mani belaka. Lagi pula kemuruh ni ialah bau busuk. Bau huduh. Kalau tobik bau huduh, bau keji. Kalau kita bau tu lah, bau air mani tu lah. Nak kata bau apa tak, nak kata busuk taklah busuk sangat. Dia panggil kemuruh. Nak kata busuk pun tidak, wangi pun tidak. Bau tu lah, bau air mani tu. Jadi air mani kita asal daripada kita, air mani tu bau lagu tu, dia pun bau lagu tu, kita pun bau lagu tu. Asal air mani tu. Asal daripada air mani itulah kita diciptakan, dia pun diciptakan. Jadi tak layak untuk kita berasa takabur. Tu dia suruh beriat begitu. Kemudian dan kesudahan air mani tadi, bangkai yang keji. Dia istilahkan sebagai bangkai. Kalau ikutkan tak dikatakan bangkai, kita ni ialah bangkai lah dia panggil, tapi bangkai yang dihalal, bangkai yang tak najis. Bangkai yang tak najis ni 3, kata Nabi SAW, disebutkan dalam kitab Bulughul Maram Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. 3 bangkai yang tidak bangkai, 3 bangkai yang tidak bangkai, ataupun 3 benda yang mati yang tidak dihukumkan bangkai. Pertamanya ialah manusia, yang keduanya ialah belalang, yang ketiganya ialah ikan ataupun lautan haiwan, binatang laut. Binatang laut. Jadi binatang laut kalau mati contohnya, adakah perlu sembelih? Tak perlu sembelih. Untuk makan ikan tu tak perlu sembelih. Ikan besar sekalipun tak payah sembelih. Sebab apa? Sebab dijaminlah oleh Nabi SAW, binatang laut itu semua halal lah kau. Sotong ke, ikan ke, udang ke, apa saja halal lah kau. Kecuali binatang dua alam lah, tu haram lah kalau ikut mazhab kita. Jadi apa saja di dalam laut semua halal lah kau, tak perlu sembelih.
Belalang sama juga. Belalang terbang mati. Boleh makan? Boleh makan. Tak payah sembelih, tak payah sembelih. Cuma kita ni jarang makan. Kat Indonesia ada kedai belalang goreng. Ada. Tu. Pelik tengok depa dapat kat mana tak tahu stok tu. Lu fikir hak tu ya. Kalau belalang goreng tu buat kedai tak apa, lu fikir stok tu dapat mana tak tahu. Belalang dah lah payah nak cari. Tu. Mungkin tempat dia banyak lah kot belalang tu. Belalang goreng. Boleh tak ada apa. Belalang boleh makan, boleh. Manusia je walaupun dia itu tidak dikirakan bangkai tak boleh makan. Hukum dia haram. Tu. Makan orang mati kita pun sembelih potong-potong makan. Tak boleh, hukum dia haram. Tu. Makan manusia tidak boleh, hukum dia haram. Jadi 3 benda ni ialah dikira tidak bangkai. Bangkai ni biasanya benda yang benda haiwan ataupun benda yang telah mati dan tidak disembelih dengan hukum syarak. Mati dah, contohnya lembu mati. Sembelih dah, tak sembelih pun. Maka dia panggil bangkai. Ataupun sembelih tapi tak dihukumkan tak disembelih dengan sembelihan syarak. Dia sembelih ikut dah dia. Dia sembelih ikut badan. Orang sembelih ikut tekak, dia sembelih ikut badan. Mati juga lembu tu, tapi lembu tersebut dikira juga sebagai bangkai kerana disembelih dengan cara yang bukan syarak. Bukan tuntutan syarak. Dia sembelih kat leher ni, dekat tekak ni dia sembelih kat badan. Mati juga tapi tak dipanggil sebagai halal, tetap dipanggil bangkai. Jadi kesudahan kita bangkai yang keji. Kalau ikutkan bahasanya orang yang mati je lah. Dia kira sebagai bangkai. Bukan bangkai yang keji ni makna kita jadi najis ke bukan. Kita tidak akan menjadi najis kalau kita mati, walaupun dia membusuk lah. Kalau tak urus tu memang membusuk lah. Tu. Habis. Dan ia manusia itu pada antara demikian permulaan dan kesudahan manusia tu menanggung akan tahi. Antara permulaan, mana permulaan kita? Air mani. Kesudahan kita jadi orang mati, mayit. Di antara kesudahan dengan permulaan tu kita dah tanggung tahi. Tanggung tahi kat mana? Dalam perut. Dah sah dah sembahyang. Sah sembahyang sebab tidak zahir. Dia panggil dah batin. Batin perut ni tak kira lah. Kecuali batin mulut dengan batin hidung, dia kira. Batin hidung dengan batin mulut kalau ada najis kena cuci baru boleh sembahyang. Bukan batin perut ni. Batin perut ni kalau nak tunggu suci, insya-Allah lah memang kita tak sembahyang apa sudah. Sebab apa? Sebab dia menghasilkan najis 24 jam. Jadi kita yang menanggung tahi. Ada masa dia buang. Ada masa berak buang. Lepas tu makan, ada lagi tahi. Kita ni menanggung tahi ya. Dia menanggung tahi, kita menanggung tahi. Jadi kok mana ada unsur-unsur yang boleh kita nak takabur? Tak boleh. Permulaan sama, kesudahan sama, pertengahan pun sama. Permulaan daripada air mani, perakhiran dengan menjadi orang mati dikapankan, pertengahan tanggung tahi, semua tanggung tahi lah kau. Tak ada orang manusia ni yang tak ada tahi, tak ada. Kecuali di dalam syurga saja. Dalam syurga tidak ada namanya najis. Air kencing tak ada, berak tak ada. Bila nak keluar, kalau istilah kita, kalau nak berak, kalau nak kencing, dia tak keluar berak kencing, dia keluar peluh. Dia keluar peluh yang wangi di syurga. Makan banyak. Kalau ikutkan berak lah kalau makan banyak ni. Tapi kat syurga bukan berak, tapi keluar peluh yang wangi. Tak ada dah kencing dan berak di syurga. Tak ada dah. Tak ada dah muamalat dengan najis. Tak ada dah. Najis tu muamalat dia di dunia saja. Sebab tu ada hukum taharah. Macam mana kita nak mencucikan najis tersebut. Di syurga tak ada dah hukum syarak. Bila tak ada hukum syarak, tak ada dah najis. Sebab kalau ada najis, kena cuci je mana pula. Jadi tak ada najis, tak ada. Cara untuk buang makanan tersebut dengan adanya air peluh. Air peluh tu pula wangi. Bukan air peluh busuk tu, bukan. Tu cara buang air di syurga. Tu istilah kita lah. Sebenarnya bukan buang air pun, keluar peluh, buang air apa. Istilah dia lah. Kalau kita di dunia ni makan-makan berak kecil. Kalau kat sana makan-makan, minum-minum, tak berak, tak kecil, tapi keluar peluh yang wangi. Tu di syurga. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan bahwasanya asal manusia ketiadaan tak ada, kemudian dijadikan akan asal manusia yang tiada tadi daripada tanah, iaitu asal usul kepada manusia ialah Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau asal betul kita ni asal daripada tanah, lepas kemudian daripada Nabi Adam diciptakan daripada tanah, barulah diciptakan kita ni daripada air mani. Kemudian
dijadikan akan dia, akan manusia tu sendiri daripada air mani, kemudian daripada darah, kemudian daripada seketul daging. Semua melalui benda ni. Selepas daripada zaman Nabi Adam itu, manusia lahir dengan air mani. Lepas air mani tukar pula jadi darah, tukar pula jadi seketul daging, tukar pula ada tulang, tulang pula disalut lagi. Begitulah sampailah jadi manusia. Semua sama, raja ke, sultan ke, profesor ke, siapa saja akan mengalami proses tersebut terhadap ketika dia nak lahir. Asalnya tiada, kemudian Allah Ta'ala mengadakan. Dia pun asal tak ada, Allah Ta'ala mengadakan. Kita pun asal tak ada, akan diadakan Allah Ta'ala. Jadi kepada yang kita boleh menyebabkan kita ni takabur. Sebab itulah Allah Ta'ala layak untuk takabur, sebab dia tak sama dengan kita. Dia tidak ada permulaan dengan air mani, tak ada. Dia tidak ada pengakhiran dengan mati, tak ada. Dia tidak ada menanggung tahi, dan dia tidak dijadikan daripada segumpal darah kemudian jadi daging, kemudian jadi tulang, tak ada. Sebab itu Allah Ta'ala ada sifat Al-Mutakabbir, maha sombong, boleh bagi dia. Adapun kita tak boleh, sebab tak ada jalan untuk kita disombong. Semua manusia sama sahaja. Tu. Kemudian, dan tiada ada baginya, bagi manusia, pendengar. Tengok dia terjemah pendengar. Sebab dia murid Syekh Wan Ismail Al-Fatani dalam kitab Baquratul Amani. Dia terjemah pendengar. Itu sifat sama tu. Pendengar. Dan tiada pengetahuan. Itu asal bagi kita tu. Tak ada, asal kita ni tak ada pendengaran, tak ada pengetahuan, dan tiada penglihat. Dan tiada hidup, dan tiada kekuatan, asalnya tak ada. Kemudian dijadikan baginya manusia segala yang tersebut, iaitu pendengaran, pengetahuan, penglihatan, hidup, penghidup, kekuatan dan sebagainya. Asal tak ada belaka. Kita lahir 1990, 1989 tak ada sifat pendengar, pelihat, tak ada lagi. Tapi bila Allah Ta'ala lahirkan dan ciptakan kita 1990, contohnya, ada pula sifat samak basar, kemudian besar sikit ada sifat ilmu, pengetahuan. Itu dia panggil semua orang ada. Jadi semua orang ada. Dia ada sifat pendengaran, aku ada sifat pendengaran. Dia ada sifat pelihatan, aku ada sifat pelihatan. Sama-sama ada sifat, sama-sama kekurangan sifat tersebut. Beza dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memang ada sifat sama, kita pun ada sama. Tapi sama Tuhan itu qadim, kita baru. Sama Allah Ta'ala itu boleh mendengar segala perkara yang ada, kita hanya terbatas mendengar suara. Jadi kok mana kita boleh sombong? Tu. Dia dengar suara, kita dengar suara. Dia lihat warna, kita lihat warna. Dia ada sifat ilmu, kita pun ada sifat ilmu. Dia ada sifat penghidup, kita pun ada sifat penghidup. Dia ada roh, kita ada roh. Semua sama berlaku. Allah Ta'ala tak ada berlaku. Allah Ta'ala bukan ada roh. Allah Ta'ala ada pelihatan, tapi tak sama dengan kita. Pelihatan Allah qadim, pelihatan Allah baqa, pelihatan Allah asa, pelihatan Allah tak sama dengan makhluk. Pelihatan Allah tak ada orang yang buat, tapi pelihatan kita baru. Pelihatan kita biasa. Pelihatan kita Allah Ta'ala buat. Pelihatan kita sama dengan makhluk lain. Jadi kok mana nak berasa takabur? Tak ada. Tu disuruh beringat gini, supaya tak ada jalan untuk kita berasa nak takabur pada orang. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bahwasanya mengerasi akan dia, akan manusia oleh penyakit. Apa mengerasi? Makna dia terkena penyakit tanpa dia usaha. Tu mengerasilah. Dia bagi perbuatan iqtirari, perbuatan yang tanpa kehendak tapi berlaku. Contohnya sakit. Sakit ni adakah kita nak sakit baru sakit? Tak ada. Kita nak ke, kita tak nak ke, dia sakit, sakitlah. Dia pun boleh datang sakit, kita pun boleh datang sakit. Dia boleh datang penyakit kronik, kita pun boleh datang penyakit kronik. Tunggu takdir Allah Ta'ala, tunggu kehendak Allah Ta'ala berlaku saja. Jadi kok mana jalan untuk kita nak sombong? Lagi sekali. Tu. Dia suruh ingat lagu tu, suruh ingat banyak sikit supaya takabur tidak berlaku. Bila tak berlaku, maka sifat-sifat mahmudah tu mudah untuk ada dan sabit di kita. Tu. Dan terkadang menghendaki ia manusia akan mengetahui sesuatu, maka jahil ia manusia akan sesuatu. Kadang-kadang benda tu dia nak tahu tapi tak tahu. Tak nak tahu. Ada benda yang dia belajar nak tahu tapi tak tahu sebab tak faham. Dia pun boleh mengalami gitu, kita pun boleh mengalami itu.
Kita boleh belajar-belajar tak faham, dia pun boleh belajar-belajar tak faham. Jadi kok mana alasan untuk kita nak takabur? Beza dengan Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala itu zati, tak perlu belajar. Tak ada tunjuk ajar orang dan tak perlu belajar. Ilmu Allah Ta'ala sejak azali sudah tahu segala-galanya. Kita kena usaha baru tahu. Dia kena usaha baru tahu. Kalau kita, ilmu kita tak payah usaha, dah tahu dah belakang, dia kena usaha, barulah boleh sikit nak takabur. Tapi tak ada gitu. Semua daripada Allah Ta'ala. Semua daripada jalan usaha ikhtiar untuk dapat ilmu, untuk mengetahui sesuatu. Maka kok mana jalan untuk kita boleh takabur? Tak boleh. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan menghendaki ia manusia akan melupakan sesuatu, maka ingat ia manusia akan sesuatu. Dia nak melupakan sesuatu tapi teringat juga. Diri dia pun kalau nak melupakan sesuatu boleh teringat, diri dia pun kalau nak melupakan sesuatu boleh teringat. Ataupun kita terbalikkan, dia nak ingat sesuatu tapi tak ingat, lupa. Dia nak ingat sesuatu tapi tak ingat, lupa, boleh juga. Jadi dia pun boleh mengalami begitu, kita pun boleh mengalami begitu. Kok mana jalan nak takabur? Ini semua dihurai salah satu jalan-jalan. Semua jalan dari sudut, tak ada dah jalan untuk kita nak takabur. Dari sudut pendengaran ke, penglihatan ke, dari sudut kita ni hidup daripada asal pada mana ke, kesudahan mana, semua sama berlaku. Sama, bila sama ni tak ada tinggi, tak ada rendah. Allah Ta'ala lah yang meninggikan seseorang, Allah Ta'ala lah yang merendahkan kedudukan seseorang. Tak ada dia itu tinggikan diri dia, dia itu merendahkan diri dia, dia itu merendahkan orang lain, tak ada. Allah Ta'ala yang meninggikan seseorang, Allah Ta'ala yang merendahkan seseorang. Adapun kita tak boleh memandang rendah pada orang lain. Kita kena berasa rendah apabila berhadapan dengan orang lain. Berasa orang lain lebih baik daripada kita. Tu betul. Bukan berasa lebih besar. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan menghendaki ia seorang mengingat akan sesuatu, maka lupa ia seorang akan sesuatu. Tadi kita urailah. Dia nak ingat sesuatu, tak ingat juga. Kita pun boleh berlaku itu, dia pun boleh berlaku itu. Tak ada orang ingat semua ingat, tak pernah lupa. Tak ada, mesti ada lupa. Sebab tu ada hukum fiqh namanya sujud sahwi. Sujud yang boleh seseorang itu buat dengan sebab terlupa. Terlupa dari sudut, terlupa rakaat ke, terlupa nak rokok, terlupa nak tasyahud awal ke, dan macam-macam lah. Tak boleh terlepas daripada lupa. Dia pun boleh lupa, kita boleh lupa. Dia pun boleh ingat, kita boleh ingat. Jadi kok mana jalan yang boleh kita nak takabur? Tak ada lah. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan benci ia seorang akan sesuatu, maka memberi manfaat ia seorang akan sesuatu. Diri kita ke, diri dia ke, kalau kita benci sesuatu tapi dapat juga. Dapat tu sebab kita akan dapat manfaat daripada tu. Dalam Quran sebut kadang-kadang benda yang kita dapat tu kita benci, tapi benda tu baik bagi kita. Kadang-kadang benda yang kita dapat tu kita suka, tapi benda tu musibah bagi kita. Dia pun boleh dapat begitu, kita boleh dapat begitu. Tu. Kemudian dia kata, dan ingin ia seorang akan sesuatu, maka memberi mudarat ia sesuatu tu akan manusia. Samalah macam tadi. Benda yang kita suka tak semestinya baik untuk kita, boleh jadi mudarat. Benda yang kita benci tak semestinya dia itu bukannya benda yang tak baik, bahkan dia kadang-kadang benda yang bermanfaat bagi kita. Dia pun boleh dapat begitu, kita pun boleh dapat begitu. Jadi tak ada jalan untuk kita takabur, tak ada. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian kesudahan seseorang itu mati lah tadi tu. Dan hisab ni timbang amalan. Hisab ni timbang amalan lah. Timbang amalan lagu mana? Khilaf ulama. Ada yang kata amalan dia akan jadi jisim, Allah Ta'ala menjisimkan amalan tersebut kemudian timbang. Ada yang kata kita, amalan kita yang akan ditimbang. Ada yang kata diri kita sendiri yang akan ditimbang. Cara-cara khilaf ulama, asalkan terjadinya berlakunya hisab tersebut. Jadi dia akan dihisab, kita akan dihisab. Walaupun adalah golongan yang tak hisab, tapi masalahnya kita tak tahu adakah dia tergolong di kalangan orang yang tidak dihisab, adakah kita tergolong di kalangan orang yang tidak dihisab, tak tahu. Tapi golongan itu ada. Cuma asalnya semua akan dihisab belaka. Jadi kok mana kita akan berasa takabur? Tak ada. Dia akan dihisab, kita akan dihisab. Jadi kalau kita takabur akan berlaku dosa, maka hisab kita di akhir-akhirat nanti akan merugikan kita, bukan menguntungkan kita. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala,
Maka jika ada ia seorang daripada isi neraka, maka jika ada ia seorang daripada isi neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya daripada seorang. Kena ingat, kalau dia ni ahli neraka, isi mana ahli, kalau dia ni ahli neraka, maka anjing dan babi lebih elok pada dia, sebab anjing dan babi tak masuk neraka. Dia kena ingat gitu. Kalau dengan sebab takabur aku ni boleh menyebabkan aku masuk neraka, maka anjing dan babi itu lagi elok lagi daripada itu. Padahal dia tu najis mughalladhah, kena basuh 7 kali serta 1 basuhan daripada campuran debu tanah. Kita ni tak payah basuh itu, kita mandi elok, tak payah nak basuh dengan air tanah apa semua. Tiba-tiba kita basuh neraka, jadi ahli neraka, maka anjing dan babi lebih hebat dan lebih afdal lagi daripada kita, sebab dia tak masuk neraka. Kena ingat gitu. Lepas tu dia kata, maka kerana apalah membesarkan ia seorang akan dirinya. Maka kerana apa? Sebab apa lagi? Apakah alasan untuk kita besarkan diri? Dia urang habislah kau. Satu nak kata dari sudut permulaan ciptaan, sama-sama ada pada air mani. Dari sudut dia tu jadi bangkai, sama-sama jadi bangkai. Dari sudut dia akan mati, sama-sama akan mati. Dari sudut dia hisab, sama-sama akan dihisab. Dari sudut pengetahuan, Allah Ta'ala beri belaka. Dari sudut penglihatan, Allah Ta'ala beri belaka. Dari sudut pendengaran, Allah Ta'ala beri belaka. Jadi dari sudut mana lagi yang kita nak takabur? Syekh Qadir tanya. Tu. Apa lagi sebab yang boleh buat kita ni takabur? Cuba cari, tak ada. Dan ia yani padahal ia seorang hamba yang hina, yang lemah. Hina sebab asal daripada air mani, yang lemah kerana semua sifat yang Allah beri itu tak semuanya sempurna. Allah sahaja sifat dan zat dia sempurna. Adapun kita, zat kita dan sifat kita walaupun sempurna pun ada kelemahan dia. Jadi sama-sama ada kelemahan dia. Walaupun sama-sama ada zat, sama-sama ada sifat yang diberi kepada Allah Ta'ala, tapi sama-sama ada kelemahannya. Dan betapa patut, macam manalah membesarkan diri bagi mereka yang membasuh tahi dengan tangannya tiap-tiap hari. Dia kata betapa patut. Jadi macam mana patut orang ni takabur dalam keadaan mereka ni basuh tahi dengan tangan tiap-tiap hari. Kalau berak tiap hari lah. Datuk ke, doktor ke, profesor ke, hamba ke, pelajar ke, guru ke, basuh tahi dengan tangan dia tiap hari. Rolik ke tangan lah. Tu. Lain lah kalau kukut dia basuh kaki tak. Saya angkat tangan pula. Dah basuh kaki ke dah? Tak payah tanya lah. Dia rolik dia bagi. Basuh kaki lantak dia lah tu. Dan menanggung ia seorang akan tahi, yakni dalam perut. Jadi kut mana lagi kita nak takabur? Tak nak jalan. Semua tu benda yang kita ada belaka. Wallahu a'lam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. InsyaAllah sambung pula pada minggu depan hari Isnin. Start Jumaat 2 minggu akan datang tak ada, sebab saya pergi umrah 28 ke 30 tahun baru ada balik. Pergi umrah 2 minggu 12 hari. Hari Jumaat depan tolak. Jadi tak ada lah Jumaat depan, Isnin depan ada. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.